Adam ni lah dari adanya Tuhan. Kita bagi jawapan, alam ini, diri kita ni dari adanya Tuhan. Betul jawapan tu, tepat. Tapi ada jawapan yang lebih tepat. Dari wujudnya Tuhan ialah adanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana kalau Nabi tak wujud, kita tak kenal Allah. Kerana Nabi tak bagi tahu kita adanya Tuhan, iaitu Allah, kita tak tahu Allah ni ada. Kalau Nabi tak bagi tahu solat 5 waktu ni perlu, kita tak akan solat hari ini. Kalau Nabi tak bagi tahu pada kita kena berpuasa, kita tak akan berpuasa. Sebab itulah adik ulama bagi tahu dalil pertama sekali adalah kena beriman pada Nabi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jika kita tanya dan jika kita tengok sekalian seluruh dunia ni, kita cari siapa yang memungkiri Nabi. Walaupun dia seorang jahat, walaupun dia seorang yang memusuhi Nabi, tidak akan memungkiri Nabi kecuali dia itu dusta. Nabi ketika ayat baginda digelar sebagai Al-Amin, itu seorang yang jujur. Dia itu seorang yang benar. Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa hijrah ke Mekah, kalau kita tengok dalam sirah, Nabi Muhammad ni orang yang paling last berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Nabi ni orang yang paling terakhir. Dalam sirah menguraikan kenapa baginda Nabi ni orang yang terakhir berhijrah. Kerana baginda orang yang terakhir, kerana baginda ingin memulangkan kembali harta-harta orang kafir Quraisy yang suruh Nabi simpan. Maksudnya walaupun dia ni memusuhi Nabi, tapi dia percaya Nabi ni seorang yang benar. Dia bagi Nabi Muhammad SAW simpan harta dia. Dan berhijrahlah Nabi ke Madinah. Dan besarlah kesilapan yang dibuat oleh Abu Lahab dan dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah yang kita semua baca, surah Tabbat Yada Abi Nabi Watab, sehingga akhir ayat. Kenapa? Kerana apabila selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, jadi kita semua dah maklum, selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi diperintahkan untuk memberitahu kepada umat dia tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi panggil semua bukan kafir, semua umat ataupun seluruh orang Quraisy ketika itu berhimpun. Nabi pun bertanya kepada semua orang Quraisy, wahai semua penduduk Mekah, jika aku bagi tahu bahawa di belakang bukit ini ada bala tentera yang ingin menyerang Mekah, adakah kamu percaya? Maka semua orang di hadapan Nabi berkata, bahkan kami percaya wahai Muhammad, kerana engkau ni seorang yang benar dan tidak pernah berdusta. Selepas itu Nabi beritahu, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku ingin memberitahu kamu suatu perkara yang besar. Apa dia perkara yang besar? Nabi menceritakan kisah dia diperjalankan oleh Allah berjumpa dengan Tuhan. Selepas itu orang Mekah mendengar perkataan daripada Nabi, temenung orang Mekah. Nak kata nipu, Muhammad ni tak pernah nipu. Nak percaya tapi tak masuk di akal peristiwa berhijrah. Ketika itu ulama bagi tahu, hampir-hampir seluruh orang Quraisy dan daripada Nabi itu ingin beriman dengan Nabi. Kerana Muhammad ni tak pernah menipu. Tetapi bangun seorang, iaitu bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini mendustakan kalimah, mendustakan perkataan Nabi, sehingga kan orang-orang kafir Quraisy yang tak ada faham satu terpengaruh dengan Abu Lahab. Betapa besarnya kesalahan Abu Lahab dicatatkan di dalam Al-Quran surah Tabbat Yada. Dan ulama bagi tahu, kalau Abu Lahab tak bangun ketika itu, maka seluruh umat atau seluruh orang Mekah ketika itu akan memeluk Islam di tangan Nabi SAW. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di dalam Al-Quran menyebut, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Quran itu qadim, bukan baru dicetak. Yang baru dicetak ni hanya naskah saja. Yang dicetak di Makkah, yang dicetak di Madinah, itu yang baru dicetak. Tetapi makna ayat Al-Quran itu qadim. Apa dia maksud qadim? Qadim ni maksudnya setiap ada. Sebelum adanya kita, sebelum adanya alam ini, Allah dah mengetahui dah apa yang nak diberitahu dalam Al-Quran. Maksud kata apa? Maksud kata sesungguhnya Allah dan Rasul itu dalam ayat Quran, maksud tafsir pada ayat Quran tadi, Allah dan Rasul itu telah berselawat kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu telah diciptakan. Maksud kata, kalau orang kata kamu dia mau ni berlebih-lebih dia ada berselawat, mana dia berselawat, tak akan timbul istilah berlebih-lebihan ataupun terlalu banyak berselawat. Sebaliknya timbul istilah tak cukup berselawat. Kenapa? Kerana Allah dan Rasul ini berselawat sebelum Nabi dicipta lagi. Kerana dari Al-Quran itu qadim. Al-Quran itu bukan yang baru dicipta. Sebelum kita ada, sebelum alam ini ada, Allah dah tahu dah apa yang akan diberitahu dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana cara untuk kita menyimpulkan kasih kepada Nabi? Pelbagai cara. Kalau ada yang minat nasyid, bernasyid saja. Kalau dia minat belajar kitab, belajar kitab. Kalau dia minat berdikir, dikir barat dia. Tapi dengan ada kait dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau dia minat berkosidah, berkosidah. Bukan kata kosidah saja, bukan kata baca kitab saja. Banyak cara. Tapi kenapa kita tengok sekarang ni banyak yang berkosidah? Kerana memang naluri manusia ini suka kena cintakan kepada hiburan. Tak ingat kita halang setara mana pun manusia ni akan cari hiburan. Sebab tu dah kita perbanyakkan hiburan-hiburan Islam, hiburan-hiburan yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam perkataan Nabi tidak pernah Allah mengaitkan cinta Allah itu dengan sesuatu makhluk. Tetapi Allah mengaitkan cinta kepada dia dengan makhluk. Apa dia? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu mencintai aku tu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, Nabi Muhammad bagi tahu kepada kita, wahai umat manusia, jika kamu dicintakan kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Nampak? Allah mengaitkan cinta dia dengan cinta pada Nabi. Allah tak mengaitkan cinta dia dengan makhluk lain. Allah tak mengaitkan cinta Allah dengan cinta pada Arsh, tak mengaitkan cinta kepada makhluk lain selain pada Nabi. Tapi Allah mengaitkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Itu ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hasilnya? Hasilnya yuhibbukumullah. Jika kamu ikut aku, kamu akan dicintai oleh Allah. Begitu formulanya. Berkata kalau kita nak dicintai Allah, kita cinta pada Allah terus. Kita kena ada pintu dia. Pintu dia Nabi. Orang siapa yang bersombong dan tak beradab dengan Nabi, maka dia tidak mendapat tempat di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekadar bagi kami ingatkan, di dalam alam rahim, semasa kita semua menjadi bayi, semasa kita semua diberanak oleh ibu kita di dalam alam rahim, tiada siapa yang boleh mengaku bahawa dia yang mengkehendakkan. Contohnya, ibu tak boleh mengaku, aku nak anak dalam rahim aku ini, mata dia gini, mulut dia gini. Bahkan ibu bukan ibu yang beri makan kepada anak dalam rahim. Kita mencari siapa yang menjaga kita di dalam alam rahim. Nabi Muhammad SAW datang, dia memberitahu kepada kita bahawa yang menjaga kita di dalam alam rahim adalah Allah Subhanahu wa taala, yang membentuk kita di dalam alam rahim sehingga kita dapat hidup bahagia. Adik-adik kita ataupun bayi-bayi dalam rahim itu tak rasa bimbang. Tak rasa bimbang lapar, tak rasa bimbang sebarang perubahan yang berlaku, perubahan dari segi bentuk apa, tak rasa bimbang. Kenapa? Kerana
kita dilahirkan, kita bayi yang kecil dilahirkan, kita tengok dia akan menjerit, wah menangis. Wah tu kalau dalam bahasa Arab dia, maksud dia. Maksudnya bayi yang keluar tu dia menangis mencari dia. Siapa dia? Mencari dia yang menjaga di dalam alam rahim, yang memberi makan, yang menjaga, yang membentuk. Sehingga kan ayah kita yang menyambut kita lahir itu, ayah kita azan pada kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai anak, yang kau cari itu Allah, yang kau cari itu Allah. Yang kita semua ni dah berjumpa sebenarnya, yang kita semua ni dah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Walaupun dia orang kafir, walaupun sekarang ni dia orang majusi, tapi hakikatnya semua tu dia dah bersaksi dengan Allah bahawa tiada Tuhan selain Allah di alam rahim, sebelum kita diutuskan di atas muka bumi. Dan selepas itu kita menjadi besar, kita semakin meningkat besar selepas dilahirkan. Dan kalau Nabi Muhammad SAW tak bagi tahu bahawa yang menciptakan kita, yang membentuk mata kita, yang memberi penglihatan pada kita ialah Allah, yang memberi pendengaran kepada kita, dia memberi pendengaran kepada kita ialah Allah, kita tak akan tahu. Buktinya kalau kita tengok orang yang buta, mata dia cetek, nampak cetek, tapi tak nampak. Maksudnya bukan dia yang lihat, dia ini hanya diperlihatkan oleh Allah. Allah kasih pada dia, Allah bagi penglihatan pada dia. Allah kasih pada dia, Allah bagi pendengaran pada dia. Allah kasih pada dia, Allah bagi nafas pada dia. Sebab itulah kalau Nabi Muhammad tak bagi tahu, kita tak tahu betapa kasihnya Allah SWT ini kepada manusia. Di dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala beritahu bahawa setiap malam ni aku akan turun ke muka bumi mencari manakah hamba tu yang ingin meminta ampun agar aku ampunkan. Betapa rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawabin. Sungguhnya Allah itu sukakan at-tawabin. At-tawabin ni apa dia? At-tawabin ni maksudnya orang yang bertaubat banyak kali. Allah suka orang yang bertaubat banyak kali. Bukannya Inna Allah yuhibbut tawab. Allah ini suka kepada orang yang banyak kali taubat. Di mana buat salat dia taubat, salat taubat. Itulah rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dan mungkin kita tak di dalam satu peperangan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu dan anak ini berpisah. Ibu mencari si anak dan anak mencari si ibu. Dia mencari-cari sehinggalah keesokan hari baru jumpa. Dia baru jumpa. Apabila jumpa sahaja tu, ibu dan anak tu berpeluk di tengah-tengah. Kita tunggu apa dia tak. Ibu dan anak tadi berpeluk di tengah-tengah. Sahabat yang tengok peristiwa tadi menangis sahabat. Rasulullah kata, sahabat, kenapa kamu menangis? Sahabat kata, aku menangis kerana melihatkan kasih ibu kepada anak dan kasih anak kepada ibu. Nabi SAW sabda, wahai sahabat, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu lebih kasih daripada kasih ibu kepada anak dan kasih anak kepada ibu. Dan tanpa Nabi SAW memberitahu kita bahawa Allah itu wujud, kita tidak ada tahu bahawa Allah itu wujud. Maka berterima kasih dan berselawat kita kepada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pentingnya sekarang ini kita mengetahui bahawa kalau orang yang ada adik, kalau orang yang ada anak, bagi anak tu baca khasa'is Nabi, bagi anak tu baca apa itu keistimewaan Nabi, biar dia tu rasa Nabi aku ni hebat. Orang kafir dia tahu Nabi tu hebat, sebab tu dia buat cerita pelik-pelik dalam TV dia, cerita Superman, cerita Batman. Orang yang tengok Superman dia akan mengagumi Superman, padahal tu nipu, betul, lakon. Orang dia akan mengagumi Superman lagi.
tertipu. Hero umat Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni wala zaitun lahu bal kana nur. Dia ada bayang pada dia, bahkan dia itu adalah nur. Semua kita ni ada bayang, tapi Nabi Muhammad ni tak ada bayang. Kalau kita cari seluruh makhluk dalam muka bumi ni, tak ada yang tak ada bayang kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah superhero. Sebab tu penting kalau kita tengok adik-adik kita tengok cerita yang macam tu, kita pesan dia. Kita tanya cerita ni nipu ke? Kita tanya balik. Kita takut dia ni iktikad. Hebat memang Superman ni hebat. Sehingga kan kita rasa Nabi dia tu Nabi yang hebat. Kita rasa betul bahawa Nabi itu seorang yang diutuskan untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Sekolah itu sahaja manusia yang dikasih pada malam ini. Sekarang dalam